Sekarang kita bersama dalam segmen wawancara lagi, iaitu penjagaan kesihatan mental tanggungjawab bersama. Dan bersama dengan kita di studio Rampai Pagi pada pagi ini, seorang narasumber kita merupakan pegawai psikologi, itu Puan Fauzia Hanani binti Haji Abdul Manab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi panggil Puan boleh ya? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Dan sebagai pegawai psikologi. Ya, Di bahagian psikologi masyarakat, Jabatan Perkhidmatan Kesihatan, Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam. Ya, alhamdulillah. Jadi Puan ya, mengenai dengan penjagaan kesihatan mental tanggungjawab bersama ini, jadi sebagai mukadimah ya, mungkin Puan boleh berkongsi bersama dengan penonton kita melalui pengalaman Puan sebagai pegawai psikologi, penjagaan kesihatan mental itu sebagai tanggungjawab bersama. Macam mana? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ingin saya ucapkan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi kerana menjemput saya sebagai wakil Kementerian Kesihatan untuk berkongsi dengan para penonton mengenai tajuk kita pada hari ini, iaitu penjagaan kesihatan mental tanggungjawab bersama. Jadi minggu lepas, sahabat saya Nur Syahirah ada berkongsi sama para penonton di Rampai Pagi mengenai apa dia kesihatan mental, apa tanda-tanda atau simptom-simptom seseorang yang mungkin mengalami masalah kesihatan mental dan juga cara-cara menangani masalah kesihatan mental itu. Jadi ingin saya recaplah sedikit mengenai melihat kepada kesihatan secara holistik, iaitu menyeluruh. Jadi kesihatan ini ada 3 aspek. Yang pertama ialah kesihatan fizikal, yang ini ramai sudah maklum. Yang kedua ialah kesihatan mental, dan ini adalah dari segi fikiran, kelakuan dan juga apa emosi atau perasaan kita ni. Dan yang ketiga ialah kesihatan rohani. Jadi tiga-tiga aspek ini saling berkait rapat satu sama yang lain, dan juga kita ni tidak dapat mengabaikan salah satu aspek juga, kerana yang dua yang lainnya akan terkesan juga. Jadi saya ingin memfokuskanlah hari ini hanya kepada penjagaan kesihatan mental sebagai tanggungjawab bersama. Sebenarnya topik ini besar dan kalau dijadikan satu program atau segmen yang ada episod pun boleh. Tapi oleh kerana masa kita ni terhad, jadi saya hanya akan berkongsi tips yang saya rasa adalah penting. Dan pendekatan yang saya akan ambil ialah dari segi penjagaan kesihatan mental diri sendiri dan kemudian orang-orang terdekat dan kemudian masyarakat secara menyeluruh. Jadi kita ni mula dengan penjagaan kesihatan mental diri sendiri. Kalau menjaga kesihatan mental diri sendiri, ada 2 tips yang saya ingin kongsikan. Yang pertama ialah kita ni belajar untuk menyayangi diri kita ni sendiri, menjaga diri kita ni, menghormati diri kita ni dan berbuat baik kepada diri kita ni. Okey, Iskandar dan Intan, kalau kita ni bayangkan seseorang atau sesuatu yang kita ni sayang itu. Jadi ini semestinya ada orang sesuatu macam kereta atau beg. Jadi macam mana cara kita ni melayan atau bercakap sama orang itu? Kita kan bercakap sebaik mungkin lah. Sebaik mungkin secara lembut. Jadi contohnya bila seseorang kita ni kenal lah, ada menghadapi kemurungan atau menghadapi tekanan yang sangat tinggi lah dalam kehidupan mereka. Macam mana cara tadi bercakap dengan orang ni? Kalau saya sendiri mendengarlah luahan hatinya tu. Jadi pendengar yang baik lah. Pendengar yang baik. Dan cara tadi bercakap dengan orang je adalah secara lembut. Indahkan kita ni bercakap sama orang ni, kau stres ni, baik tak kau membuat contohnya perkara-perkara yang dah baiklah untuk mengendalikan stresnya, Indah kan? Contohnya macam mencederahkan diri dan sebagainya. Jadi macam mana kita ni melayan orang itu, cuma itulah kita ni perlu melayan diri kita ni. Apatah lagi kita ni sendiri. Jadi bila kita ni merasa tertekan, contohnya self dialogue kita ni, iaitu cara kita ni bercakap dengan diri kita ni sendiri. Contohnya bila kita ni ada fikiran, kau ni membebankan orang lain. Adakah kita ni akan bercakap sama orang lain macam tu? Indah kan? Jadi kita ni cuba ubah cara kita ni bercakap, self dialogue kita ni
dari membebankan orang lain kepada ini memang tekanan yang dihadapi, kita ni akan cuba belajar untuk mengendalikan tekanan ini. Contohnya, so cara kita ni bercakap dengan diri kita ni sendiri itu pun penting. Kemudian keperluan asas kita ni. Keperluan asas kita ni seperti makan kita ni 3 kali sehari, rehat kita ni cukup ke indah, minum air, senaman kita ni, riadah kita ni dan sebagainya. Keperluan rohani juga. Jadi ini menunjukkan cara-cara kita ni belajar untuk menyayangi diri kita ni, menjaga diri kita ni, menghormati diri kita ni dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah kita ni belajar untuk mengendalikan emosi dan tekanan kita ni seharian dengan bijak. Jadi emosi ni kalau saya describe dari segi analogi yang macam ombak. Ada ombak macam anak ombak, baby ya damit ya. And then ia tenang. Kemudian ada ombak macam tsunami, besar ya. Kemudian ia tenang. Ada ombak rindu. Saya bergurau. Tapi di situlah analoginya. Ada ombak yang senang dibendung, ada ombak yang memberi kesan yang sangat besar pada kehidupan tani. Jadi emosi itu umpama ombak. Bila sesuatu terjadi dalam kehidupan kita ni, ada emosi yang tani dapat kendalikan senang saja. Tapi kadang-kadangnya ada emosi, contohnya perasaan sedih atau marah. Ombaknya tu terlalu tinggi. Jadi kita ni rasa macam orang putih overwhelmed. Macam terlalu berlebihan emosi itu. Jadi di sana kita ni perlu belajar untuk macam mana caranya tani mengendalikan emosi kita ni itu dengan bijak. Saya sarankan elakkan 3 perkara ini, iaitu 1, penyalahgunaan dadah, kedua, meminum arak dan ketiga, pergaulan bebas. Kerana ketiga-tiga perkara ini ada kesan jangka panjang yang sangat negatif, bukan sahaja daripada segi kesihatan fizikal tapi juga dari psikologikal. Jadi ini maksud saya, ia membuatkan seorang itu merasa bersalah kerana ia telah menyakiti dirinya dan ia tahu ia menyakiti dirinya. Jadi ia merasa bersalah. Dan kedua, ia merasa kurang berkeyakinan diri. Disebabkan menggunakan strategi yang tidak sihat itu kan. Dan yang ketiga juga yang selalu saya nampak ialah ia mula hilang rasa harga diri, iaitu self-worth. Kurang berkeyakinan lah. Yes. Jadi sebaliknya kita ni praktikkan cara pengendalian emosi atau tekanan secara sihat. Seperti amalan agama ataupun teknik relaksasi ataupun meditasi, teknik pernafasan, contohnya bila kita ni tertekankan exam atau kan meeting besar contohnya, kita ni boleh tarik nafas melalui hidung dan perlahan-lahan hembus. Jadi di sana kita ni belajar untuk merelakskan diri kita ni. Bukannya tekanan itu hilang indah, tapi meredahkan, membagi tenang supaya kita ni dapat berfikir secara clear. Jadi berkongsi masalah dengan orang yang kita ni percayai juga boleh membantu. Sebab apabila kita ni bercurhat, curahan hati, bercurhat dengan orang yang kita ni percayai, ada connection di sana. Kita ni berhubung dengan orang yang lain. Jadi ada satu hormon yang dikeluarkan oleh badan dinamakan oksitosin yang membuatkan kita ni nyaman rasa. Bila jadi setiap individu itu ada caranya tersendiri yang selulu dengan dirinya. Anda semestinya si A macam mana, si B macam mana juga. Jadi tani perlu terokai, cuba dan kemudian praktikkan secara istiqamah dan juga dipajal. Itulah. Okey. Jadi pendekatan yang kedua itu diri sendiri. Penjagaan kesihatan mental orang terdekat ke tani. Jadi ini termasuk ahli keluarga, saudara mara ketani, kawan-kawan ketani, rakan sepejabat ketani, orang-orang terdekat. Jadi saya kongsikan dua jua cara. Yang pertama ialah kita ni kawal masa kita ni di alam virtual atau digital. Ini maksud saya penggunaan screen time dengan komputer kah, iPad kah, mobile phone kah dan sebagainya. Bila kita ni semua ada 24 jam. Semua orang ada 24 jam sehari. Kalau kita ni menggunakan screen time dengan jangka masa yang panjang sehari itu, dengan sendirinya ia mengurangkan masa kita ni di alam realiti, di alam yang benaran ni. Jadi kita ni akan mulai terabai atau kurang peka dengan orang-orang yang terdekat kita ni.
Contohnya sebagai seorang indung, ketani peka terhadap anak-anak ketani. Okeykah diorang, dapatkah diorang menangani tekanan di sekolah, adakah diorang ni menghadapi kena buli di sekolah contohnya. Kalau ketani sebagai anak, tani perlu peka terhadap kesejahteraan ibu bapa ketani. Okeykah diorang, adakah diorang merasa sunyi, adakah diorang kesempitan kewangan contohnya. Sebagai seorang kakak, abang atau adik, ketani peka terhadap kesejahteraan adik-beradik ketani. Okeykah diorang, adakah diorang ni mempunyai masalah peribadi yang mungkin menjejaskan diorang punya kesejahteraan itu. Dan mungkin ada adik-beradik ketani yang baru menjadi ibu bapa. Dapatkah diorang melalui fasa transisi itu dengan secara smoothly-nya orang. Sebagai seorang majikan, kalau ketani seorang majikan, tani peka terhadap kesejahteraan pegawai-pegawai dan kaki tangan ketani. Contohnya bila ketani di rumah, kalau tani ada pembantu rumah, ataupun ketani tanya, okeykah diorang, especially dalam penularan COVID-19 ya, mungkin diorang merindui keluarga diorang, mungkin ada masalah di rumah diorang contohnya. Jadi tani mendengar. Kadang-kadang ketani ini terlalu lalai dan asyik dengan alam virtual atau digital ini, sehingga orang-orang terdekat tani terabai. Betul. Jadi perlu ketani peka dan luangkan masa dengan orang-orang terdekat. InsyaAllah ada keberkatannya. Dan yang terakhir ialah masyarakat. Okay. Dari segi masyarakat, ada dua juga yang saya ingin kongsikan. Yang pertama ialah ketani berhentikan stigma atau kepercayaan atau kefahaman indah tepat atau indah lurus mengenai kesihatan mental ini. Jadi ada yang saya dengarnya kesihatan mental ini gila kalinya. Sorry tapi ini memang kepercayaan yang ada di dalam masyarakat ketani. Tapi bila ketani lihat gila ini bila translate ke bahasa English ia crazy. Tapi kesihatan mental ini ditranslate kepada English ia mental health. Jadi mental health is not equal to crazy. Kesihatan mental indah bermaksud gila. Kesihatan mental ini ada pada semua ketani. Ia salah satu aspek kesihatan. Itu sahaja. Jadi bila ketani menambah pengetahuan tani mengenai kesihatan mental ini, ia dapat membantu orang-orang sekeliling juga supaya indah takut untuk mengakses perkhidmatan-perkhidmatan kesihatan mental. Indah takut ada stigma atau ada label kalau sekiranya diorang memerlukan bantuan. Dan sebelum itu lupa saya berkongsi tadi yang orang terdekat saya go back lah tu. So itu pun penting juga, iaitu jadi seorang pendengar yang baik. Okey. Bila ketani mendengar, ia adalah satu kemahiran yang boleh diperbaiki. Yang pertama, ketani perlu tahu tani pendengar yang jenis macam mana. Adakah tani pendengar yang baik ataupun yang kurang berkesan. Dia cakap benda baik tapi kurang berkesan. Bila ketani pendengar yang baik, ketani akan menghalalkan badan ketani arah orang yang bercurhat itu. Kemudian tani akan mendengar luahan hatinya tanpa membuat penilaian, tanpa mengkat cakapnya itu dan cuba memberikan solusi bernas contohnya, tanpa memotong cakapnya. Itulah jadi ketani dengar luahan hatinya. Sebab ia memberikan orang itu ruang untuk memproses apa masalah yang dihadapinya itu. Sebab telinganya lebih hampir dengan mulutnya daripada telinga ketani. Benar kan? Jadi yang mendengar pertama sekali itu ialah dirinya. Jadinya ia yang akan memproses apa yang dicurahkannya itu. Dan ia akan dengan itu ia merasa release dan tenang. So ini penting juga bagi anak ketani. Bila anak ketani curhat dengan ketani, simpan mobile dulu ke siring dan kemudian tani dengarkan. Bila ketani membuat macam itu, mereka akan rasa dihargai, keberadaan mereka itu penting dan apa yang diorang akan sampaikan itu pun penting. Okey. Saya akhirilah tips yang ke-6 bagi masyarakat ini. Ketani jaga aib ketani sebagaimana ketani menjaga aib orang lain. Ini juga penting. Sebabnya, contoh bila ketani ada sesuatu aib, contohnya tani pandai memasak lah, example. Adakah tani akan memforward aib ketanian ni arah orang lain? Adakah tani akan mensiarkan ia arah social media ketani? Tentunya indah kan? Macam, jadi sama juga bila ia aib orang lain,
dalam messaging apps contohnya, Ketani menerima mesej itu dan ia melihatkan aib orang lain. Sebaiknya Ketani delete dan jangan Tani sampaikan atau forward ke grup-grup lain. Sebagaimana Tani menjaga aib Tani jaga juga aib orang lain. Betul. Mudah-mudahan Indah bertitik aibnya tu. Jadi sama juga dengan Ketani. Jadi jaga aib orang lain sebagaimana Ketani menjaga aib diri Ketani sendiri. Jadi itulah yang saya cuba sarankanlah. Ketani jaga kesihatan diri Ketani, kemudian orang-orang terdekat dan kemudian masyarakat secara menyeluruh. Ya, jadi itu adalah secara mengenai dengan penjagaan kesihatan mental, tanggungjawab bersama. Jadi Puan, sekiranya seseorang itu ingin mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental, apa yang mereka boleh lakukan? Okey, jadi di bawah Kementerian Kesihatan ada 3 cara yang kita boleh kita boleh akses lah. Yang pertama ialah hubungi talian harapan 145. Jadi talian harapan ini percuma, walaupun kita ada kredit, ia masih lagi boleh digunakan. Jadi waktu operasi setiap hari 8 pagi hingga 11 malam dan bagi hari kelapasan awam 10 pagi hingga 4 petang. Ataupun kita boleh kunjungi pusat kesihatan atau klinik yang berdekatan dengan kita dan kemudian minta dirujuk kepada perkhidmatan psikologi. Dan cara yang terakhir ialah kita boleh walk in ke perkhidmatan psikologi klinikal Hospital Raja Isteri Penggerian Anak Saleha pada waktu bekerja. Dan ini berada di tingkat 3 bangunan lama Hostel Jururawat Hospital Raja Isteri Penggerian Anak Saleha. Tapi jika kita berada atau orang yang kita tahu berada di dalam kecemasan, contohnya mencederakan diri jadi atau ia di luar waktu perkhidmatan, kita perlu membawa ia atau ke kita sendiri ke unit kemalangan dan kecemasan di hospital kerajaan yang berdekatan. Ya. Jadi itu dari sedikit sekiranya kita ingin mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental ya. Dan seterusnya. Jadi masa kita pun masih lebih kurang dalam 4 minit lagi. Mungkin boleh pun berikan sedikit kesimpulan bagi wawancara kita pagi ini. Okey. Secara kesimpulannya, penjagaan kesihatan secara holistik ini yang saya katakan tadi merangkumi aspek kesihatan mental, kesihatan fizikal dan juga kesihatan rohani. Dan ini adalah tanggungjawab Tani bersama. Bukannya pihak kesihatan saja, bukan juga Indong saja contohnya. Ia adalah tanggungjawab Tani bersama. Jadi Tani jaga kesihatan diri Tani dan kemudian orang terdekat dan juga masyarakat. Di Kementerian Kesihatan melalui visi kami iaitu bersama ke arah warga sihat, ia adalah salah satu keutamaan strategik kami untuk menerapkan bahawa kesihatan adalah tanggungjawab semua, iaitu health is everyone's business. Jadi macam mana cara Tani membendung COVID-19 dengan jayanya alhamdulillah. Cuma itulah juga dengan penjagaan kesihatan yang lain, termasuk juga kesihatan mental. Jadi saya mengajak para penonton semua, maritah Ketani mulakan dengan tanggungjawab menjaga kesihatan mental diri Ketani sendiri. Kemudian belajar untuk peka dengan orang-orang terdekat Ketani, contohnya orang di dalam rumah Ketani, ahli keluarga, kawan-kawan sekolah atau sepejabat dan seterusnya kepada masyarakat secara menyeluruh. Apabila Ketani berusaha dari pendekatan macam ini, Ketani boleh nampak ripple effect-nya. Kalau Tani melihat Tani simpan batu ke air, ada ripple effect-nya. Jadi itulah yang saya cuba sampaikan dari kesan bertiti itu, dari menjaga kesihatan mental diri Tani sendiri, Tani boleh menyokong orang terdekat dan juga masyarakat secara menyeluruh. Jadi Tani dapat menjadi orang yang sihat secara menyeluruh, dapat mencapai dan merealisasikan potensi dan kebolehan diri, dapat berinteraksi dengan orang-orang sekeliling Ketani secara harmoni dan dapat juga Ketani menyumbang kepada masyarakat. Itulah saranan saya. Jadi untuk maklumat lanjut kali bolehlah mengikuti laman sesawang Kementerian Kesihatan www.moh.gov.bn di mana terdapat maklumat mengenai perkhidmatan kesihatan mental di bawah Kementerian Kesihatan, atau kita boleh ikuti akaun Instagram Kementerian Kesihatan MOH Brunei ataupun akaun Instagram Talian Harapan @th145.bn.
Ya, Alhamdulillah sudah itu bersejak kita ikuti bersama penjagaan kesihatan mental, tanggungjawab bersama. Jadi apa yang penting adalah untuk kita ni belajar untuk menyayangi diri kita, berbuat baik pada diri dan juga menghormati diri, belajar untuk mengendalikan emosi dan juga tekanan dengan bijak. Ya, banyak sebetulnya yang dapat kita ni dapatkannya info-info ataupun maklumat yang dapat kita ni apply ataupun kita ni praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, untuk kita sama-sama menjaga kesihatan mental kita. Ya, dan sekali lagi audit dikongsikan bersama bagi untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan mental. Kita boleh menghubungi ke talian Harapan 145, betul ya Puan? Ya, 145. Dan ianya beroperasi pada setiap hari, iaitu bermula pada jam 8 pagi hingga 11 malam. Kecuali pada hari-hari kelepasan awam, ia beroperasi pada jam 10 pagi hingga 4 petang. Jadi semua panggilan adalah percuma, seperti yang dinyatakan oleh Puan tadi ya. Dan ingin kita kongsikan lagi di mana berkunjung ke pusat kesihatan ataupun klinik yang berdekatan, seperti biasa berjumpa dengan pegawai perubatan yang bertugas, kemudian ia boleh merujuk kepada kita boleh merujuk kepada bahagian perkhidmatan psikologi klinik ataupun bahagian psikologi masyarakat. Itu antaranya. Ya. Abang ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Fauzia Hanani binti Haji Abdul Manab, iaitu pegawai psikologi bahagian psikologi masyarakat Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan Brunei Darussalam. Terima kasih Puan. Sekali lagi Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.